Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, amma ba'd. طيب نواصل المحاضرة الثالثة عشر لهذا الأسبوع. نتكلم في باب الحدود والقصاص. هذا من باب الجنايات. طيب الحصيلة التعليم لهذا الأسبوع يعني يتعرف الدارس الطالب على مفهوم الحدود، لأن نتعرف على مفهوم الحدود والقصاص وما الفرق بين المصطلحين. طيب ثانيا يتعرف الطالب على جرائم الحدود السبعة، يعني ما هي الجرائم التي تنطوي تحت الحدود. طيب ثالثا يتعرف على العقوبات المقدرة على الحدود. العقوبات يعني العقوبات. الثاني هو نوع الجرائم، العقوبات mau kita apa? Denda, عقوبات المقدرة على الحدود. ورابعا يتعرف على حكم ما يتبع الزنا، اللواط والقذف. هذا هو حصيلة التعليم هذا لهذا الأسبوع. طيب كما عرفتم الحدود والقصاص يعتبر يعني من أقسام الجنايات في الإسلام. طيب ولابد علينا أن نتعرف أولا على مفهوم الحدود، تعريف الحدود. طيب يعني دليله قوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. طيب هذه الآية تتكلم عن كرامة الإنسان، كرامة بني آدم، وأن الله تعالى يسرهم للسير سواء كان في البر والبحر. كذلك الله تعالى رزقنا بكثير من الطيبات والأرزاق. طيب إذن الدين الإسلامي جاء للمحافظة على هذه الضروريات الخمس ولدرء المفاسد عنها. طيب هل تعرفتم على مقاصد الشريعة الخمسة؟ مقاصد الشريعة الخمسة تتكون من ثلاثة أقسام. أولا الضروريات، yang penting, benda yang essential. ثانيا الحاجيات، necessity, necessary. ورابعا تحسينيات، perhiasan. Okey. طيب تحت الضروريات، مقاصد ضروريات هناك خمسة أقسام. Apa dia? Yang pertama ialah, cuba kita kira tengok maqasid apa? Daruriyat yang pertama ialah maqasid hifzuddin. ثانيا النفس. حفظ النفس. ثالثا العقل. العقل أولا، العقل. ورابعا حفظ النسل أو النسب. وأخيرا خامسا حفظ المال. هذه هي ضروريات الخمس. طيب إذا الدين الإسلامي محافظ على هذه الضروريات الخمس ودرء المفاسد عنها. طيب ومن هنا قالوا الإسلام جاء لجلب المصالح ودرء المفاسد. جلب المصالح ialah untuk kita mendapatkan maslahat, mendatangkan maslahat. Darul mafasid ialah mengelakkan kemudaratan. فلذلك شرع تشريعات، ومن هذه التشريعات الحدود والقصاص والتعزيرات أقامها لكل من تسول له نفسه الاعتداء على هذه الضروريات الخمس. Jadi tujuan disyariatkan ini kerana untuk nak memelihara 5 daruriyat ini. Okey. Wa ilaika bayan hadhihi al-hudud wa at-ta'zirat. Bayan harsu al-Islam ala iqamatiha fi kaifa yuhaqqiq li al-Islam. Kita lihat satu kalau dalam hudud ni ada 7 kan. Ada hukuman murtad, hukubatul murtad. Kemudian ada uqubah yakni az-zani, untuk menjaga nasal. Uqubatus sariq, sariq untuk menjaga mal. Uqubati syaribil khamar, untuk menjaga akal.
uqubah al-qazaf untuk menjana nasal. Kan? Jadi semua ada cukup lengkap dalam bab hudud. Idzan aqsamul uqubat tanqasim ila qismain, hudud wa ta'zirat. Wa ma huwa ta'riful had? Kita sebut hudud dia apa benda hudud kan? Tilka hududullah kan? Wa may yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah kan? Dalam Quran ada banyak hudud. Apa maksud hudud tu? Had, hudud ni adalah sempadan. Al-haddu uqubatun muqaddaratun min qibal asy-syari'. Fala yajuzu ziyadah 'alaiha bi ismil had wala nuqsan minha. Jadi hudud ni ialah ketetapan Allah Taala yang tak boleh ditambah dan kurang daripada apa yang telah pun muqaddaratun fil Quran. Idzan ta'zir aidan ta'zir ma huwa ta'zir? Ta'zir uqubatun ghair muhaddadah min qibal asy-syari'. Okey. Ghair muhaddadah maksudnya apa? Yang tidak ditentukan. Bal hiya matrukatun li ra'il hakim. Tapi pemerintah yang akan menentukan berapa banyak kadar ta'zir itu. Baik. Na'ti ila al-had awalan. Tadi ialah secara umum hudud kan? Al-had ataupun hudud. Jadi al-had itu apa? Al-had ialah al-fasl wal mana'. Fasal wal mana'. Okey, putus dan juga kita menghalang. Baik, yuqal haddadathu an amrihi idza mana'athu. Haddatuhu an amrihi idza mana'tuhu. Okey. Wa yusamma aidan al-hajib haddadan. Hajib ni orang yang hajib, hijab hajib, orang yang terkepung sebut haddadan. Okey. Ataupun kita kata perempuan yang dalam kematian mutawaffa anha zaujuha, kematian suaminya, dia ihdad, dia berkabung. Kabung tu apa? Kerana dia terkepung kan. Li'annahu yumna' min ad-dukhul wa kadzalik sujan ni apa? Orang yang duduk dalam penjara. Li'annahu yumna' min al-khuruj kan. Sujan ni dia terkepung juga kerana yumna' min al-khuruj. Idzan al-had huwa al-haddu 'uqubatun muqaddaratun min qibal asy-syari'. Sebutlah tadi kan, fala yajuz ziyadah 'alaiha bi ismil had wala nuqsan minha. Baik, jadi kita pergi pula kepada had dari segi istilah syaraknya ialah uqubatun muqaddaratun tajib haqqan lillahi ta'ala. Kan? Hukuman yang telah pun ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Baik, ma hiya al-uqubah? Kita sebut uqubah. Dan jarimah ialah jenayah. Uqubah ialah hukuman. Ismun lima yuqi' 'ala al-insan min jaza' fi dunya natijatun mukhalafatuhu lisyar'i wa irtikab ma nuhiya anhu. Dan oleh kerana dia langgar peraturan Allah Taala, benda yang ditegah dia buat, maka kena uqubah. Muqaddarah pula apa? Uqubah muqaddarah kan? Muqaddarah ai anna laha qadaran khassan mubayyinan fi kitabillah. Itu disebut muqaddarah. Ditentukan, ialah kadar khas yang ada dalam Quran ataupun sunnatun nabiyhi sallallahu alaihi wasallam awil ijma' fala yusamma ta'zir haddan li adam at-taqdir. Jadi ta'zir kita tak sebut sebagai hudud kerana dia merupakan takdir ni yang ditentukan oleh hakim. Jadi walaysa syari'. Baik. Wa kalimah haqqan lillah, kalau ingat kan haqqan lillah ni, haqq kita buat hak Allah ni apa? Huquqillah, huququl insan. Kan biasa dalam ilmu jinayat ni ada dua jenis hak yang kita akan jumpa, ialah huququllah, huququl insan. Idan ma na'ni bi haqqan lillah, huququllah, yani nisbatul haqqi lillah ma'a tanzihi subhanahu wa ta'ala min an yantafi' bi syai'in ma ta'ziman li sya'ni hadzal haqq wa tahwinan bi athari. Itulah hak Allah Taala. Tapi dari seginya kita tanzih lah. Tanzih maknanya hak ni bukanlah hak manusia dan bukan Allah ada manfaat daripada hak yang kita ambil tu. Kan? Hak yang dilakukan bukanlah mencemarkan hak Allah. Bukan maksudnya hak Allah tu hak macam manusia ni. Tapi ialah ketentuan yang telah pun diputuskan oleh Allah Ta'ala, dilakukan kerana Allah Ta'ala, walakin ma'a tanzihi subhanahu wa ta'ala, daripada sebarang manfaat yang dapat daripada perbuatan manusia. Baik. Wa hifzan lil anfus ala mura'atihi wa ihtiramihi wa kadzalik li'annahu la yata'allaq bi haqqin li adami kal qisas masalan
Wa ma kana haqqan lillah fa innahu la yuqbal al-isqat la min al-afrad wala min al-jama'ah. Baik, dalam hudud ni ada dua. Huququllah, huququn ibad. Huququn ibad biasanya berkait dengan al-mal. Yang berkait dengan apa? Dengan harta. Sebab tu dalam huququl ibad, walaupun telah pun dikenakan hukuman hudud dan sebagainya, tapi perlu dipulangkan balik harta yang telah pun diambil. Pada orang kena pulang balik. Tak boleh dengan taubat nasuha tak boleh menggugurkan ataupun menyebabkan hak manusia ni tak perlu dikembalikan. Kena pulangkan balik. Huququllah la yaqbal isbat. Contohnya orang yang berzina. Kan, dia berkait dengan huququllah. Syaribul khamar, jadi la yaqbal al-isqat. Tak boleh dikurangkan. Okay, dari segi kadar kinayat ni. Baik. Al-hudud mafruḍah. Ni kita kata. Berapa banyakkah jumlah bilangan dalam hudud ni? Kalau kita kata kita memperjuangkan hudud, apa banyak? Tanya orang mungkin tak tahu. Jara'imul hudud hiya sab'ah. Ada 6 tu, 7. Hiya sab'ah. Awalan as-sariqah. Apa makna sariqah? Curi. طيب ثانيا قطع الطريق. ما معنى قطع الطريق؟ من يعرف قطع الطريق ماذا؟ potong jalan. Ya. Betul tak potong jalan? Qata' at-tariq. Dari segi istilahnya apa maksudnya? Qata' at-tariq, qati' at-tariq. Orang yang potong jalan. Samsing. Bukan samsing, lanun. Orang yang merompak tengah jalan. Qati' lanun lah, lanun. Baik, thalithan az-zina. Kemudian rabi'an al-qazaf. Kemudian khamisan syurbul khamri. Sadisan ar-riddah wa akhiran al-baghyu ala khilaf ma bughah. Orang yang bughah. Baik. Idzan al-uqubah al-muqadarah allati hiya lil hudud sittah. Ada hadduz zina, haddul qazaf, haddus sariqah, haddu syurbul muskir yang benda yang memabukkan, haddu al-hirabah, haddu ar-riddah. Baik, jadi dan tengok sini qazaf, sariqah, kenapa tinggal 6? Kenapa tinggal 6? Kerana untuk qati'ut tariq ni dia termasuk dalam haddu al-hirabah. Hirabah ni orang yang memerang. Kan, haddu ar-riddah, kenapa tinggal 6? Kan, kat mana yang terpotongnya? Ada sariqah, ada qati'ut tariq, dia termasuk dalam qati'ut tariq ni kerana dia kita sebut sebagai qati'ut tariq, orang yang lanun biasa berkait dengan mencuri ya. Jadi hukuman dia tu lebih kepada hukuman haddus sariqah lah, orang mencuri kan. Lepas tu tinggal 6 Baik, haddu zina anwa'. Az-zani imma yakuna madfu'an ila al-fahisha bi syubhatin musawwighin syar'iyyin aw madfu'an ilahi bi mahdhi ru'anah wa raghbah. Baik, jadi biasa kita dengar zani ni ada dua jenis, iaitu muhsan wa ghair muhsan. Apa makna zani muhsan? Muhsan ni yang terpelihara, ghair muhsan yang tidak terpelihara. Apa makna muhsan ni? Zani muhsan yarji' ila man? Dah berkahwin. Dia telah pun muhsan farjuhu, terpelihara lah sebab dia dah kahwin lah. Yang tak terpelihara macam semua ni lah dalam grup ni, yang tak kahwin lagi tu ghair muhsan. Baik. Wa amma al-madfu' ila zina bi syubhatin musawwighin syar'iyyin ka'annaha kan. Yang pertama ialah yakub madfu'an ila al-fahisha. Memang sengaja dia nak buat dosa zina tu. Kan, memang sengaja dia nak buat dosa zina tu. Sama ada muhsan atau ghair muhsan. Yang kedua ialah zina bi syubhatin musawwighin syar'iyyin. Dia ada syubhat dari segi justifikasi syaraknya. Okey. Ka'an zannaha zawjatuhu fa ka'an zannaha zawjatuhu fatabayyan annaha ajnabiyah. Seorang yang masuk, yang mungkin silap masuk rumah, dia sangka itu isterinya, rupanya orang lain. Kan? Atau tawahham annaha khaliyatun ghair mahram lahu fa'aqada nikahahu 'alayha. Dia ingat tak ada hubungan mahram dengan dia, rupanya merupakan kakak dia ataupun kakak susuan dia. Dah lama tak jumpa mungkin.
anak yang dia dijaga oleh orang lain, kan, kawan dah jatuh cinta semua nak kahwin dah, kan, rupa-rupanya dah kahwin tu baru sedar bahawa itu adalah kakak susuannya ataupun kakak dia dulu, kan, kakak asalnya, cuma terpisah. Itu kita sebut ada syubhat. Baik, jadi zani muhsan dengan ghair muhsan. Baik, kenapa dia terus masuk ke zani muhsan ni? Okey, dia nak masuk pada bab zina ni lah. Okey, tabi' fa hukmu zina fi hadhihi al-hal an la yastazim ithman li sahibi syubhah wa la yastawjib haddan sawun akan al-fa'il muhsanan aw ghair muhsan di makan syubhah fi zalik. Bagi kes muhsan yang kata apa, ada syubhat musawwirin syar'iyyin, yang dia ada syubhat di segi syaraknya, ini macam kita sebutkan tadi, kan, dia tidak dikenakan hukuman hudud dan la yastazim isman, tidak berdosa. Cumanya sebab dia ada syubhat, jadi hudud tudra'u bi syubhat. Hudud ini dia akan gugur dengan sebab syubhat. Jadi caranya ialah hakim, qadhi yufsikh bainahuma, akan difasahkanlah kalau ada hubungan di antara pasangan suami isteri yang ada syubhat syar'iyah tadi, dipasahkan, dipisahkan oleh hakim. Baik, wa amma al-malfu' ila al-fahisha bi rughbatin la syubhata fiha fayunzar fi wad'ihi wa huwa annahu imma an yakuna muhsanan wa ghairu muhsan. Ini kita masuk bab zina lah. Maksudnya kita masuk bab zina ni. Muhsan dengan ghairu muhsan. Fa ammal muhsan fa huwa man tawafarat fihi sifat at-taliyah. Macam mana kita nak kata muhsan tu? Gunakan salah sifat. Awalan ay yakuna mukallafan ay balighan wa aqilan. Ini kita mukallaf ni, dan syarat yang pertama. Ini inilah. Jadi kalau dia tu sabi ataupun majnun ataupun tidak kita sebut orang yang tidak ada ahliyah lah dari segi taklif ini, tidak termasuk dalam kategori ini. Baik, thaniyan ay yakuna hurran. Apa makna hurran? Hurriyah. Hurran, apa makna hurran? Bebas. Bebas, macam kamu lah, macam kita semua lah, hurran. Walaysa al-'abd. Kalau 'abd ni dia nisfu al-'uqubat al-hurri. Okey. Baik, thalithan wujudul wad'i minhu fi nikahin sahih. Sawa'un kana lahu zawjah 'inda zina am lam yakun. Yang dikatakan muhsan itu ialah hasil daripada perkahwinan yang sah. Kalau dah pernah berzina lah sebelum ni, tak kahwin, maka masih lagi dalam kategori ghair muhsan. Baik. Amma law marasa al-wad'a bi syaklin ghair mashru' fala yu'addu muhsanan. Kan? Kalau dia al-wad'a bi syaklin ghair mashru', dengan cara zina dan sebagainya, maka la yu'addu muhsan. Baik. Jadi kalau ada tiga-tiga syarat ni, maka boleh sebut sebagai muhsan. Ini kita akan jumpa istilah nanti dalam bab zina. Okey, ni dia saya hanya nak bagi mukadimah. Siapakah muhsan tu? Katakan muhsan siapa? Ni ada tiga syarat tadi ya. Baik, wa hadhihi sifat tuntabiq 'ala al-inath kama tuntabiq 'ala az-zukur. Sama aja. Laki perempuan tiga syarat ni lah. Wa amma ghair muhsan fa huwa man lam tatakamul fihi hadhihi as-sifat bi an kana ghair mukallaf aw lam yumaris al-jima' bi tariqatin mashru' bina'an 'ala 'aqdin sahih. Baik, jadi kalau orang gila yang berzina kena hudud tak? Dia gila. Ma ra'yukum? Tak kena kan? Sebab dia hudud ni untuk orang mukallaf. Orang gila ni tak termasuk. Baik, idzan haddu zani muhsan madza? Haddu zani muhsan fa huwa ar-rajmu bil hijarah hatta al-maut. Rajam bil hijarah hatta al-maut. طيب ما دليله؟ دليله عن عمر رضي الله عنه أنه خطب فقال إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقال قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزل الله وإن الرجم حق
fi kitabillah ala man zana idza ahsana min ar-rijal wan nisa idza qamat al-bayyinah aw kana al-habal aw al-i'tiraf. Maksud habal ni dia tak kahwin lagi tapi dia ada tanda iaitu mengandung. Dia hamil ataupun ada suami yang sah. Kan? Jadi inilah ayat ar-rajmi ni dia mansukh kan, ayat nusikhat mansukhah tilawatuhu walakin hukmuhu baqiyah. Kan? Belajar usul fiqh. Kalau orang tanya kita mana ayat dalil tentang rejam dengan hijarah ni, dia mansukhah tapi hukumnya baqiyah. Asy-syaikhu wa syaikhatu idza zanaya farjumuhuma al-battah nakala min Allah wallahu azizul hakim. Ni kamu akan belajar dalam bab usul fiqh nanti masuk. Kenapa ayat ni masuk? Hukum kekal. Itu di kategori nasakh ni ada itu Baik, idan satu ialah orang yang ikrar ataupun ada tanda qarinah iaitu dia berzina. Baik, man i'tarafa ala nafsihi bizina wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ata rajulun minal muslimina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid fanadahu faqala ya Rasulullah inni zanaitu. Ada seorang ni dia mengaku kat Nabi dalam masjid, ya Rasulullah, inni zanaitu, aku telah pun berzina. Jadi Nabi buat apa? Sikap Nabi ni dia tak terus bertindak, tapi ni dia akan cuba untuk menghindarkan daripada orang mengaku ni. Nabi tak nak ambil tahu kan. Betul, fa'adha anhu hatta sanna dhalik alaihi arba'a marrat. Sampailah 4 kali dia mengaku kat Nabi kata dia dah berzina. Nabi kata, abika junun, kamu gila kan? Kamu tanya Nabi tak terus menghukum. Nabi tanya dulu sebab abika junun, kamu gila ke? Qala la. Qala fahal ahsanta. Nabi kata fahal ahsanta, kamu dah kahwin ke? Tazawwajta? Qala na'am. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam izhabu bihi farjumu. Kalau begitu kamu dah mengaku 4 kali, kamu mengaku sampai 4 kali kamu bukan orang gila, maka izhabu bihi farjumu. Pergilah bawa dia ni dan rejamlah dia dengan batu lah sampai mati. Wa an Umran bin Husain radhiyallahu anhuma anna imra'atan min Juhainah. Ini kisah apa? Kisah seorang perempuan yang mengaku berzina dan dia mengandung. Apa Nabi buat kat dia? Adakah Nabi terus rejam dia ataupun macam mana? Anna imra'atan min Juhainah atas Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla min az-zina. Apa makna hubla? Hamil. Ya. Hubla ni ialah dia hamil min az-zina. Faqalat ya Nabi Allah asabtu haddan fa'aqimhu alayya. Aku telah melakukan satu jenayah hudud yang melayakkan jenayah hudud iaitu zina. Dia mengaku sendiri kat Nabi. Kan fa'aqamhu alayya. Maka fa'aqamhu alayya, maka fa'aqimhu alayya, maka kenakanlah hukuman hudud ke atas. Ini orang yang beriktiraf ataupun orang yang mengaku mengaku dia telah berzina. Fada'a Rasulullah SAW waliyuha faqala. Kan? Nabi panggil dulu. Yang wali ni, perempuan ini, mungkin ayahnya, orang walinya. Ahsin ilaiha fa idza wada'at fa'ti biha. Buat baiklah dengan dia ni. Jangan pinggirkan dia. Buat macam biasa. Muamalah dengan baik, layan elok. Fa idza wada'at fa'tini biha. Bila dia dah deliver baby itu, bawa balik ke aku. Kan? Fa fa'ala fa amara biha fa syakat 'alaiha thiyabaha thumma amara biha farajmat thumma shalla 'alaiha faqala Umar. Baik. Jadi selepas mana dah melahirkan anak, barulah Nabi suruh bawa balik ke Nabi, dan juga dia mengaku lagi kan, mengaku, kemudian fa amara thumma amara biha farajmat thumma shalla 'alaiha. Dah rejam tu, dah meninggal, kemudian Nabi solat. Solatkan mayatnya. Faqala Umar kata, atusalli 'alaiha ya Nabi Allah wa qad zanat. Kenapa kita perlu solat kat atas jenazah dia ni sedangkan dia telah berzina ya Rasulullah? Kan? Dia dah lakukan dosa besar ni, patutnya tinggal macam tu dah. Kata Umar. Faqala laqad tabat taubatan law qassamat baina 70 min ahli al-Madinah law wasa'atuhum. Law wasa'atuhum. Dia telah pun taubat sebenarnya, kata Nabi ni, dan taubatan nasuha. Kalaulah taubat ni, taubat nasuha, taubat diterima oleh Allah, kalaulah taubatnya ini dibahagikan kepada 70 orang daripada penduduk Madinah ni, tak cukup. Maksudnya taubat bagi orang berzina lagi besarlah berbanding dengan 70 orang penduduk Madinah yang lain. Contohnya, fahal wajadta afdal min an jadat bi nafsiha lillah. Mana lebih baik lagi kamu nak cari, mana lagi lebih baik orang yang
sanggup menyerahkan dirinya ni, taubat ni, tanda taubat tanah Allah Ta'ala. Ni kita nak i'tiraf ni dia hukuman pada zani muhsan. Okey. Kita nak baik haddu zani ghair muhsan. Idza zana syakhsun wa huwa ghair muhsan uqima alaihi al-had wal haddu huwa kam mi'atul jaldah. Wa taghribu 'am 100 apa? 100 sebatan. Jaldah ni kalau julud kulit, jaldah sebatan, 100 sebatan. Wa taghrib, taghrib maknanya apa? Dibuang negeri selama setahun. Taghriban, diasingkan selama setahun. Baik, wa amma jaldahu mi'ata jaldah daliluhu fil Qur'anil Karim az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Itu 100 kali sebatan. Kemudian wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'azabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Rejam mereka ni perlu disaksikan oleh sekumpulan orang beriman. Kenapa disaksikan? Lil husul al-ibrah 'ala zalik, supaya tak ada orang nak ikut dah mereka. Tapi kaedah rejam ni kita akan diperincikanlah dalam bab fiqh jelayat nanti. Macam mana nak angkat tangannya, macam mana spek kayunya, adakah macam kayu yang digunakan oleh penjara hukuman sebat macam penjara Malaysia ni. Dia ada spek, kamu belajarlah dalam fiqh jelayat nanti ya. Taib wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW khudhu anni faqad ja'alallahu lahunna sabila al-bikru bil bikri jildu mi'ah wa nafyi sana. Kalaulah teruna dan dara ni berzina, maka hukumannya julida mi'atu wa nafyi sana. Jadi disebat 100 kali dan juga dinafikan setahun, diasingkan selama setahun kali. Wasayyibu bisayyib julida mi'ah wa rajam. Jadi sayyid ni apa? Duda lah orang kiranya orang dah kahwin lah. Sayyid ni orang kahwin ni 100 kali dan juga rejam. Kan? Baik. Syurut iqamatul had. Syarat-syaratnya bukan pakai main sebat je. Siapa nak sebat tu? Kan? Apa syarat-syaratnya? Syurut iqamatul haddi, awalan kena ada taklif. Taklif. Asy-syartu tsani 'adamul ikrah, bukan dipaksa. Falau ukriha au ukrihat 'ala zina, seorang lelaki ataupun wanita yang dipaksa untuk berzina, apa hukuman dia? Kena hukuman hudud tak? Bi an haddada au haddadat bil qatl. Paksa ni bukan paksa main-main, paksa yang kalau tak berzina maka akan dibunuh. Faqama bi hadzal amr, maka buatlah mereka itu. Walam yakum 'alaiha al-had. Kan? Maka ni dia al-hudud tudra'u bisyubhat, tidak dikenakan hukum hudud. Kan? Ana rufi'an al-ummati al-khata' wa nisyan wa mastukrihu 'alaih. Ini hadisnya nak terangkat dosa bagi orang yang salah, tersilap, terlupa dan juga dipaksa. Ini dalil pada mazhab Syafi'i. Tapi mazhab lain, contoh mazhab Hanafi, dia ada pandangan sendirilah, dia berlainan sikit. Baik, asy-syartu tsalits khuluwu zina an syubhatin musawwirin syar'iyyin. Zina ini dia tidak ada syubhat dari segi musawwirin syar'iyyin. Kan, justifikasi syarak macam kita orang yang tersilap kita sebut tadi tu, orang yang waqa'a fi zuruf syubhah, yajid ala firashihi imra'atan fayadhunnuha zawjatu. Dia ingat isteri dia rupanya orang lain, fayata'uha thumma yatabayyan annaha ajnabiyyah. Jam-jam macam ni tidak dikenakan hukuman zina. Okey. Asy-syartu ar-rabi' thubutu zina imma bi iqrarihi aw bi qiyam bayyinah. Sama ada dia iqrar, mengaku ataupun ada bukti. Okey. Baik. Apa bukti dia? Bukti ialah berapa ramai nak tengok pelakuan zina tu? 4 syuhud. 4 orang lelaki yang adil. CCTV boleh pakai tak? Kan sekarang ni kan zaman CCTV je. Zaman rakaman video semua ni boleh pakai tak itu? Boleh kot. Itu ada perbahasan lanjut dah. Sebab video pun hari ni orang boleh buat kan. Orang boleh buat.
Jadi ada pembahasan lanjut lah di kalangan fuqaha sama ada CCTV ni dia boleh dianggap sebagai syuhud ataupun tidak kan. Jadi most of scholars kata tak terima juga sebabnya kan bila video dan juga CCTV ni dia ada boleh ada unsur-unsur orang kata superimpose dan sebagainya. Okey. Baik. Hadul amati wal raqiq idza zanat al amatu أو العبد وثبت ذلك في حقهما أقيم عليه الحد وحد الأمة والعبد 50 جلدة. Dia separuh daripada uqubati al-hurri 50 sebatas wa taghrib nisfu 'am 6 bulan. Okey. Dalilnya ialah fa idza uhsinna fa in atayna bi fahishatin fa alayhinna nisfu ma 'ala al-muhsanat min al-'azab. Baik. Baik. Hukum ma yattabi' zina wa liwat wa nahwi. Ini liwat pula ya. Liwat huwa al-ityan fi dubur. Mengetahuan liwat ityan fi dubur. Sawa'un akana al-ma'ti dhakaran aw am untha. Kita kata kalau lelaki ni lelaki liwat lah. Kalau perempuan ni lesbian kan. Gay dan juga lesbian. Baik. Wa sahih min al-mazhab anna hukmuhu hukm az-zina binisbah ila al-fa'il fa in qamat al-bayyinah aw aqarra fa in kana muhsanan rujima hatta al-maut. Wa in kana ghair muhsan julida mi'atu wa jaldah wa ghuriba an baladihi aman kamilan, setahun diasingkan. Baik, jadi dalilnya ialah wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Baik, kalau kita belajar dalam usul fiqh nanti sini tak ada perkataan haram ni. Jadi macam mana kita tahu dia adalah haram? Siapa nak cuba? Hal darastum usul fiqh al-awwal fi hadha semester? Belajar usul fiqh satu? Tak. Belum lagi ya. Tapi saya tahu siapa yang tahu macam mana kita istinbat hukum haram ni sedangkan tak ada perkataan haram dalam ni. Dalam ayat ni. Wala taqrabu la nahi. Macam mana? Nafi Ustaz. Ada fi'lun nahi. Dia ada bukan fi'il nahi, dia panggil la nahi. Wala taqrabu, janganlah kamu dekati zina, la an-nahyu. An-nahyu yadullu ala tahrim. Kan? Jadi sebab tu kena belajar usul fiqh nanti belajar elok jadi walaupun tak ada perkataan haram ini innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ini dia perkataan fahishah dan juga la nahyi. Jadi yadullu ala tahrim. Baik, ma'a qaulihi subhanahu wa ta'ala, fahishah ni dia fahishah benda yang keji lah, masuk dalam pengertian liwat ke lesbian ke sebagainya. Okey, fi amal liwat lut wa ta'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Zina pun fahishah, liwat pun fahishah. Ini dan ni kisah Nabi Lut ni, atatuna al-fahishata. Adakah kamu semua ni buat benda yang fahishah? Ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Orang tak pernah buat pun. Apa liwat ni kamu buat? Kisah Nabi Lut ni. Baik. Wa an Abi Musa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ata ar-rajulu ar-rajula fahuma zaniyan. Okey, ini hadisnya. Baik, wa amma maf'ul bihi ghairu zawjah fayujlad wa yughrib kal bikr wa in kana muhsanan. Maf'ul bihi berapa? Mangsa lah. Fa'il, kita ada fa'il. Kita ni fa'il. Orang yang melakukan maka hukumannya adalah hukuman sama macam hukuman zina. Maf'ul bih sebenarnya maf'ul bih yang kena tu. Ghairu zaujah, selain pada zaujah. Fayujlad, maka kena disebat juga wa yughraq kal bikri. Dikenakan sebatan disebat kal bikri wa in kana muhsanan. Kalau dia muhsan. Okey. Baik. Maka dia tak kena rejam lah. Dia hanya sebat dan juga taghrib am. Sawa'un akana zakaran am untha li'anna al-mahal la yatasawwar fi ihsan wa qila yani turjamul mar'atu al-muhsanah. Qila ya. Jadi nakih ni maf'ul bih tu orang yang kena yang dibuat itu dia tak perlulah dikenakan hukuman rejam kepada fa'il saja. Adapun yang maf'ul bih tu dia sekadar sebat dan juga taghrib am, diasingkan, dibuang negeri selama setahun, sama ada kahwin ataupun tidak. Baik. Sama lelaki dan juga perempuan. Wa fi qawli Syafi'i anna man yaf'al fi'la qaum Lut yuqtal. Ada pendapat Imam Syafi'i, salah satu pendapat Imam Syafi'i, siapa yang buat liwat ni maka dibunuh hukumannya.
Dalilnya apa? Akhzan min al-hadith alladhi rawahu ashabus sunan an Abi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man wajadtumuhu ya'mal amala qaumi lutin faqtulul fa'il wal maf'ul bih. Dalilnya, siapa yang kamu jumpa buat amal kamu liwat ni, maka faqtulul fa'il wal maf'ul bih. Yang buat, yang dibuat, maka kena bunuh. Kan? Wa hunaka ra'yun ghairi Syafi'i annahu yuhraqu bin nar. Ada juga pendapat selain pada mazhab Syafi'i, yuhraqu bin nar, dibakar dengan api. Kan? Annahu ijtama'a ra'yu ashabi Rasulullah SAW ala tahriqil fa'il wal maf'ul bih. Ini salah satu pendapat lah. Cuma yang masyhur ialah macam kita sebut tadi lah. Okey, hari ni ramai banyak kes-kes. Kumpulan gay pun banyak dalam Facebook. Baik, wal an na'ti ila haddul qazaf. Apa makna qazaf? Qazaf ni apa? Tuduhan zina. Kita ambil bahasa makna kata dia. Makna bahasa dulu. Qazaf ni apa? Ar-ramyu. Kita baling. Ramyu ni kita baling. Okey. Wa minhu qazful hijarah wa qazful jimar. Kan? Pada dalam bab haji, qazful jimar kan, kita baling melontar jamrah kan. Qazf ialah ar-ramyul jimar. Baik. Idzan ma'na al-qazaf fi istilah syar'i madza? Al-qazfu fi syar'i huwa ar-ramyu bizina fi ma'rad asy-syatam wa ta'yir. Dia menuduh orang berzina, kemudian bukan sekadar tuduh, untuk dia mendapatkan orang pekat-pekat mengkeji dia supaya dia hilang maruah orang yang dituduh tu. Itu dia punya qazaf. Fi ma'rad, tujuannya untuk syatam wa ta'yir, untuk memalukan. Wal maqsud biqaulina fi ma'rad asy-syatam wa ta'yir ikhraju kalam at-tabib mathalan 'indama yufhis hal al-fatah. Dia keluarkan percakapan ataupun rekod daripada doktor pakar kat sana, orang snap macam dia kata ni, snap pasti kat orang, pas snap buh dalam Facebook, snap buh dalam YouTube, buat sidang media. Jadi malulah kawan tu. Yufhis hal fatah, doktor yang buat medical check ataupun yang memeriksa keadaan perempuan tadi, gadis. Fayuqarrir annaha qad marasat zina. Dan juga ataupun dia mengaku mungkin telah berzina dengan perempuan tersebut. Fa ikhraju syahadah bizina, ataupun dia keluarkan kesaksian berzina, fala hadda fi zalik illa an yashhad bihi duna arba'at min asyhur fa yuhadduna kama sayati. Baik, ini takrifan qazaf, orang yang menuduh berzina dengan tujuan untuk syatam wa ta'yir. Ini ramai kan, nak jatuhkan seorang musuh politik, maka keluarkan video zina, video apa ni, skandal dan sebagainya. Banyak berlaku sekarang. Itu termasuk dalam pengertian ni lah, pengertian qazaf lah sebenarnya. Okey. Baik, hukumul qazif, orang yang menuduh ni, apa hukum dia? Yuhram 'ala al-muslim an yarmiya akhahu al-muslim bil fahisha. Sawa'un kana sadiqan 'inda nafsi, kawan dia adapun memang betul-betul dia buat, fitihamihi aw kaziban, ataupun berdusta. Amma fi halatil kazib fali'annahu buhtan wa zulmun wal kazib min akhbahil muharramat. Kalau buat benda tu tuduhan fitnah, lagi besar. Wa amma fi halati kaunihi sadiqan 'inda nafsihi fali'annahu kashfun lil asrar, ataupun memang dia betul dia buat, kita paparkan benda tu dalam sidang media, buat rakaman video kan, kashfun lil asrar, dia menyingkap aib masing-masing. Okay. Apa pandangan kamu pasal yang tu, yang Hanafi tu? Tahu tak kes Hanafi? Hanafi belah tepi tu? Tahu? Macam mana kamu tahu? Tahu. Kan? TikTok, Facebook, YouTube. Viral. Lepas tu kita pula pergi tanya, berselidik sama dengan adik-beradik kita, sama dengan kawan-kawan kita. Kan? Belah tepi, tak belah tepi, buat jadi apa status Facebook pula. Apa hukum dia tu? Berapa ramai orang yang makan dosa free masa kes Hanafi tu? Kan? Jadi tukang research, freelance researcher pun ada. Sibuk nak cari kan? Jadi tak berkesudahan. Quran tak baca pun. Dan banyak cari berita-berita dalam viral. Itu masalah kita hari ni lah. Baik, wahadku lil aqrad lil a'rad wa fadh lima amarahu Allah bi sitri alaihi. Kita telah mencemarkan satu aib yang Allah Taala minta supaya kita jaga. Baik.
Dan haddul qazif wa daliluhu, haddul al-qazaf pada hukumannya, haddul al-haddu fi syar'i huwa muqaddarah, uqubah muqaddarah sebuah tadi. Baik, haddul qazaf idza istawfa syurutuhu, kalau cukup syarat-syaratnya, 80 jaldatan. Orang qazif ni kalau cukup syarat dalam hukum Islam, berapa banyak? 80 sebatan. Wa kadzalik isqat syahadatuhu, kesaksiannya tidak diterima selama-lamanya. Tak boleh jadi saksi. Saksi nikah tak boleh. Saksi di mahkamah tak boleh. Kan? Apa bentuk yang menyebabkan kesaksian tak boleh jadi saksi. Kan? Illa idza taba fata'udu ilaihi syahadatuhu. Dengan dia bertaubat. Dalil, walladzina yarmuna al-muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Tuduh dan tak dapat datang 4 orang saksi. Fadliduhum 80 jaldatan wala taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Ingat 80 taubat daripada syahadah tidak diterima, kemudian dia ni ialah orang fasik. Illa alladhina tabu min ba'di dhalik wa aslahu fa inna Allaha ghafurur rahim. Wa lihadha 'adda asy-syar'u asy-syarif al-qazaf min al-kaba'ir, fa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ijtanibu sab'al mubiqat, benda 7 benda yang membinasakan. Kemudian asyriku billah was-sihru wa qatlun nafsil harrat allati harramallahu illa bil haqq wa akla riba wa akla mal yatim wa tawalli yawm az-zahfi, lari pada medan peperangan, wa qazful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Ini dalil ataupun nas hadis untuk hukuman qazf. Nah, wal an na'ti ila haddu syaribil khamri. Baik, sekali lagi saya nak tanya balik. Nak tanya balik seorang-seorang. Apakah hukuman-hukuman yang dikenakan kepada setiap jenayah hudud? Ya. Baik, haddu syurbil khamri. Haddu syurbil khamri 40 jaldatan, 40 sebatan. Wa yajuz an yablugha bihi 80 jaldah, dan boleh sampai, boleh lebih sampai 80 sebatan. Mana ni? Boleh daripada 40 sampai 80. Kita tengok sebab dia apa. Ala wajhi ta'zir lil had. Tapi yang lebih kalau asalnya 40. Okey. Kemudian kenapa boleh lebih sampai 80 tu? Atas dasar ta'zir. Jadi 80 tu bukan hudud. Hudud ialah 40 saja. Tapi boleh tambah lagi sampailah cukup 80 sebatan atas dasar ta'zir. Daliluhu an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yadrubu fil khamri bin na'al wal jarid 40. Na'al batang dan pelepah kurma sebanyak 40 sebatan pada orang yang minum arak. Baik. Al-jarid madza? Awsalun nakhli idza jaradat min al-waraq. Kan? Lidi daripada nilah, daripada pohon tamar, lidi. Wa inna ma yazidu al-imam ala al-ba'in jaldatan ta'ziran in ra'a maslahatun fi dhalik, dan boleh tambah 80 kalau ada maslahat. La siyama idza fasha syurbil khamri. Zaman kita ni lah, kan, minum arak ni menjadi benda yang biasa. Siap boleh buat pesta minum arak lagi kan. Wa antashara syarraha. Baik, wa dalil anna ziyaratan ala 40 jaldatan ta'zir. Kenapa ada ta'zir tu? Jangan jadi 40. Wa anna Uthman radhiyallahu anhu amara bi jaldil Walid ibn Abi Mu'aid. Itu kisahnya. Sayyidina Uthman amara bi jaldil Walid bin Abi Mu'aid. Fajalladahu Abdullah bin Ja'far. Jadi dia arahkan Abdullah bin Ja'far ni untuk sembat Walid bin Abi Mu'aid ni. Wa Ali radhiyallahu anhu ya'ud hatta balagha 40. Kemudian sampai 40 tu Sayyidina Uthman kata amsik, cukup. 40 cukup. Dia kata. Summa qala jallada an-nabi sallallahu alaihi wasallam 40. Maknanya Nabi dia sebat 40. Wa jalada Abu Bakar 40. Abu Bakar juga 40. Wa Umar 80. Umar dia penaik sampai 80. Wa kullu sunnah. Semua ni adalah sunnah. Wa hadha ahabbu ilayya. Tapi 40 ni aku lebih suka. Jadi al-iktifa bi al-ma'in. Okey, li'annahu alladhi fa'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ahwat.
fi babil uqubah. Ini lebih berhati-hatilah dari segi dari bab uqubah. Kan? Man yurid man an yazid fiha 'ala al-mustahiq fayakuna zulman. Lebih baik 40 daripada kita lebihkan sampai 80. Yang Sayyidina Umar buat 80 tu atas dasar ta'zir. Nak menekan orang daripada minum arak. Okey, bila tingkatnya hukuman maka orang takut untuk minum arak. Sebab tu nak kena ada kes kan. Kita bincang dari segi RUU 355 kan. Dah dengar tak RUU 355? Yang diperjuangkan oleh PAS semua tu. Sebab apa? Sebab kita nak naikkan martabat mahkamah syariat. Kerana mahkamah syariat ni kalau penari tiang golek, tak ada penari tiang buat apa? Bukan tiang pilot tu. Penari tiang dalam disko kelab malam tu. Siapa pernah pergi tengok? Nasib baik zaman PKP tak ada orang pergi tengok lah. Tapi penari tiang ni berapa hukuman dia? Berapa denda dia? RM25 je. RM25. Top up Maxis pun RM30. Sebab tu kena ditingkatkan. Itu boleh dijuangkan. Orang gelak tengok hukuman mahkamah syariah. Tapi orang tak faham, orang menentang lah. Sebenarnya kita nak tingkatkan. Itu yang dilakukan. Walaupun tak libat hudud dengan kisah ni, tapi at least ditingkatkan hukuman bagi sesetengah jenayah. Baik. Bima yuthbit al-had. Yuthbit haddu syurbil muskir wa yajib alaihi bi amrayn. Ada dua syarat. Awalan al-bayyinah, ada bukti. Syahadatu rajulain, kamu jangan baca syahadatu rijlain. Kalau baca syahadatu rijlain jadi penyaksian dua kaki. Kita tak nak kaki, kita nak orang. Syahadatu rajulain muslimaini adlain. Dua orang lelaki muslim yang adil. Itu ada bukti. Okey. Thaniyan al-iqrar. In lam takun hunaka bayyinah fa yuqir. Yani syaribul khamar yuqir, dia mengaku. Wadhalik bi an aqarra ala nafsihi bi syurbil muskir. Wala syakka an al-iqrar hujjatun yaqumu maqam al-bayyinah. Hadha wala yathbut al-had bil qaid wal istinkah. Jadi dua benda tu saja, bayyinah dengan iqrar. Dan tak boleh dibuktikan wala yathbut al-haddu bil qaid dengan muntah. Ataupun kita pakai alat kan, polis ada alat untuk kesan tu. Itu tak boleh pakai. Dalam Islam dia tak terima. Ataupun kita syammu raihatul fam, bau mulut dia. Tengok kadar berapa minum, terletakkan satu alat. Bila keluar bacaan tu kita pakai, itu tak boleh. Dalam Islam dia tidak dikira sebagai sabit dengan untuk kesalahan syurbil al-khamar. Lihtimal an yakuna syurbuhu mukrahan. Kenapa tak terima? Kerana kemungkinan takut dia dipaksa minum. Atau mukhti'an, apa dia silap. Diingatkan yang sasi, rupanya yang arah, kan? Wal hudud tusqit bi syubhat. Hudud dia gugur dengan sebab ada syubhat. Baik. Kaifa bil mukhaddirat? Ma makna mukhaddirat ayuha syabab? Apa maksudnya? Mukhaddirat ni apa? Man ya'rif? Tafadhal. Dadah. Dadah, ya? Dadah. Baik, jadi mukhaddirat dadah. Jadi apa dia punya hukumannya? Makna takhdir. At-takhdir huna yaqsud bihi al-halatu allati tughshi al-aql wal fikr min al-kasal wal thaqal wal futur. Ini banyak benda-benda mukhaddirat al-hadithah. Dadah. Kalau di kampung-kampung belah Kelantan, Perlis dengan Kedah ni dia ada apa? Ketong, gam. Apa lagi? Benda memabukkan ni. Banyak kat kampung-kampung. Di sini pun banyak, di Pandan ni banyak dadah lah. Wal muqaddarat kullu ma yusabbib hadhihi al-halah lil aqal. Yang merosakkan akal. Contohnya afyun. Afyun ni ganja, hashish wa nahwi dhalik. Afyun ni ada kan dadah afyun. Morfin, ganja dan sebagainya. Wal muqaddarat laha khawasul khamar illa annaha aqal dararan min al-khamar. Jadi qiyas sekali kepada kes arak. Okey. Kama anna al-hurmata fil khamri zatiyah. Tapi pengharaman pada khamar itu terhadap zatnya. Jadi
idza asaba al-khamru thiyabana fala yasihhu shalah. Jadi kenapa? Karena khamar tu ialah yang najis pada zat, yang najis pada zat. Kalau kena badan tak sah. Okay? Li'annaha muharramatun li dhatiha. Amma al-hurmah fil muqaddarat mabniyatun ala ma tahdithuhu min adrar. Haram ni bukan pada zat tu. Mana kalau kita pegang dah ketum boleh, kalau pegang dadah boleh, kalau pegang gam boleh, tapi yang menyebabkan haram ialah mudarat datang daripada ma tuhdithuhu min adrar. Apa yang berlaku mudarat yang timbul daripada pelakuan tersebut. Idzan hukmul muqaddarat madza? Halal atau haram? Semua tahu kan haram. Wa ala ikhtilafi anwa'iha hukmuha haram, qaliluha wa kathiruha, sikit ke banyak ke, walima fiha min al-adrar bil aqal wal jism. Baik, saya nak berhenti tak boleh? Saya nak tanya pandangan kamu tentang kan hari ni orang perjuangkan ziraati al-ketum wa kadzalika ganja li aghrad tibbiyah, untuk tujuan kesihatan. Ma ra'yukum? So, bagi pandangan sikit kalau kita cakap boleh on kamera. Siapa nak bercakap boleh on kamera. Kalau kerajaan mengizinkan, jangan. Okey. Baik, boleh kita bincang sekejap. Apa pandangan kamu tentang isu tu? Adakah kamu setuju ataupun tidak? Kalau kita kata ketum ni dia bukan haram pada zatnya. Ganja ni bukan haram pada zatnya. Tapi untuk tujuan perubatan, mungkin nahsul al-arbah akthar bi zira'at hadhihi al-ashjar. Sila. Sambil-sambil kita dengar suara kamu. Okey, berapa orang yang setuju angkat tangan? Setuju penanaman ketum dan ganja ni untuk kesihatan di negara kita. Pokok-pokok sawit, pokok-pokok getah kita tebang semua kita tanam dengan, bukan semualah. Sebahagiannya kita buat ladang ketum dan ladang ganja. Itu untuk tujuan perubatan. Mungkin kalau ketum sahaja boleh kot. Kalau ganja tu mungkin tak setuju. Okay, yang lain setujulah kiranya. Yang lain tu, yang tak cakap tu yang setujulah dengan pandangan. Kalau orang nak buat projek kat kampung kita, nak tanam ketum dengan ganja ni untuk tujuan perubatan, kita bagilah. Setujulah kan? Kurang setuju, Ustaz. Mungkin boleh tanam tapi perlukan penjagaan yang rapi sebab nak elak daripada disalahguna. Kalau harga sekerap sekarang dari kampung-kampung lah, kamu tahu tak sekerap apa? Orang bandar tak tahu sekerap apa dia. Kampung tahu dah sekerap. Tahu kan? Harga getah sekarang ni sekilo RM2.40 sen. Bibit tanam ketum, tanam ganja, cepat kaya sikit. Setuju dah? Kalau diam, tanya setuju dah. Dia kata kamu setuju dah. Semua setuju lah? Kurang setuju. Yang kurang setuju kenapa? Selain pada Faiz tadi. Yang Aisyah Kinah kasi sebut tadi. Kenapa kurang setuju? Macam Faiz cakap, dia kena ada penjagaan. Macam kalau macam dari segi perubatan kan, kalau doktor tu yang sendiri macam suggest and ada kawalan daripada Kementerian Kesihatan, macam dadah pun kan dalam ubat. Jadi benda tu macam okey. Tapi kalau macam masing-masing sendiri ambil tanpa pengawasan tu macam tak kot. Tak setuju, yang tu tak setuju. Tapi kalau tanam kat kampung-kampung ni akan berlaku tak pengawalan? Mampu dikawal? Mungkin perlu buat lesen untuk penanaman. Jadi kalau tanam di kampung boleh dikawal. Oh, kiranya kamu ni kalau buat ladang besar-besar pun, besar 3-4 ekar pun kat kampung-kampung semua ni, di Pekantan, di Kedah semua pakai tanam ganja dengan ni, kalau ada kawalan, setujulah. Setuju. Doktor, saya tak setuju, Doktor. Siapa tak setuju tu? Syauqi, Doktor. Rani tak setuju Syauqi dengan Faiz, apa sebab? Tak. Orang cakap ketum ni digunakan untuk buat ubat, tapi kalau dulu tu betul, sekarang kita dah banyak alternatif, Doktor.
Sebab bahagian pengawalan pun kita tak boleh buat total. Mesti akan tembus juga. Akan ada orang guna untuk kepentingan diri. Tu pendapat saya. Duit lagi banyak daripada tanam getah dengan sawit. Wahai Syauqi. Oh, duit cerita lain doktor. Baik, so yang lain-lain ni kira ni lah. Yang lain-lain kita ingat, tak tahulah pandangan. Macam mana pandangan lain? Ada nak sokong Syauqi ke, sokong Faiz ke? Satu dengan kawalan, satu tanpa kawalan. Satu setuju dengan kawalan. Satu lagi, kawalan pun tak setuju. Dalam ni ada tak yang ambil ketum ke, duk minum ketum setiap hari? Dah kelas kat rumah kan? Ada tak? Kalau kalau di rumah saya sendiri memang ada diamalkan minum air ketum tu, tapi bukan secara banyak, tapi dia sikit. Sedang komersial lah. Bukan. Faiz minum ketum tak? Ya? Minum ketum nak masuk kelas? Tak, tapi secara jujur memang kalau saya nak ke kebun untuk tenaga memang dia bagus doktor. Tapi dia ada cara dia lah, bukan kita campur dengan coke, campur dengan benda-benda yang terlarang tu. Basically ketum ni bagus untuk kesihatan kalau kita tak disalahgunakan lah. Okay. So kira boleh lah pandangan kita kalau Faiz ni pandangan boleh lah tanam ketum dengan ganja dengan kawalan kecuali Syauqi dia tak setuju, kawal pun dia tak setuju juga kan, kena lagi ramai orang akan minum ketum daripada yang tanam sikit-sikit pun orang salah guna kan. Baik, okey, jadi kita sambung lah. Itu tentang takdir saja nak selit ya, hilang mengantuk. Okey, jadi uqubatul tanawul muqaddarat, uqubah muqaddarat, uqubah ta'ziriyah ya. Uqubah ta'ziriyah mufawwidatun min haitsu naw'iha wa shiddatiha ila ma yarahu al-qada' al-islami al-'adil min sijin. Baik. Kenapa pengedar dadah ni dia lebih besar hukuman daripada yang tanawul al-muta'atil al-mukhaddirat, orang yang ambil dadah sendiri. Muwazzi' orang yang sedarkan, mengedar tu lagi besar hukuman daripada takdir. Dari segi syariat Islam betul tak? Ma ra'yukum? Betul tak tindakan kerajaan sekarang ni yang mengenakan uqubah asyad 'ala al-muwazzi' khilafan li muta'atin mukhaddirat? Berapa ramai yang setuju dengan hukuman yang sedia ada ni? Angkat tangan tengok. Ataupun kamu rasa kena orang yang penagih ni yang kena diketatkan hukuman? Cuba angkat tangan berapa orang yang setuju hukuman ke atas pengedar perlu lebih berat berbanding penagih. Cuba angkat tangan. Okey, tak ramai, tak semua ada 21 orang kan. Berapa orang yang kata hukuman ke atas muta'atil mukhaddirat kena lebih berat berbanding dengan muwazzi', orang yang mengedar ni? Ada. Okey, yang kata kepada muwazzi', kepada mengedar kena lebih berat. Kenapa pengedar perlu lebih berat berbanding penagih? Ada 21 orang dalam grup tadi yang angkat tangan. Silakan wakil dan minta wakil seorang. Kenapa pengedar ni perlu berat berbanding muta'atil mukhaddirat? Sebab pengedar ni dia melibatkan dengan masyarakat. Maksudnya kalau kita lebihkan hukuman ke pengedar, so yang penghisap, bila pengedar dah kurang, penghisap pun automatik dia akan berkurang. Kalau kita hanya fokuskan kepada penghisap, pengedar dia still akan buat kerja.
Okey, itu salah satu hujah. Okey, yang kata tadi tu, kenapa kamu pilih perlu berat kepada penagih berbanding dengan penyedang? Ada yang angkat tangan. Okey, wakil, kita ambil wakil seorang. Apa hujah kamu? Justifikasi. Silakan, fadhal. Ini pandangan kita, tak ada salah, tak ada yang betul, semua betul. Fadhal. Okey, hilanglah. Ya, hilang kalah lah. Okay, ada justifikasi ni. Kenapa penagih kena lebih berat? Betul? Ni dah peluang nak bercakap ni. Oi, kan senang nak bercakap dalam kelas dengan kawan-kawan ni. Duduk dalam bilik je. Kan? Saya nampak MJMSNA je. Dalam muka saya tak kenal bunga. Kalau kali ni dia ada bunga kat Kemerah Highland gitu. Kan? Muka saya tak kenal. Jumpa di jalan memang tak kenal lah. Ni silakan. Kan? Hidupkan suasana kelas kita ni. Surah minggu ke-13. Tak ada Baik. Sayanglah kita sebut tak ada justifikasi kita. Okey, tak apalah. Baik. Jadi itulah keadaan di kampung-kampung kalau pergi memang teruklah tentang dadah ni. Okey, hadus sariqah. Hadus sariqah pula. Hadus sariqah. Okey, idza thabata as-sariqah wajib iqamatul had ala hadha as-sariq. Okey. Dalilnya was-sariqu was-sariqah faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah. Baik. Dekat mana nak potong tangan ni? Semua tangan ke ataupun ada tempat tertentu? Apakah yang dimaksudkan potong tangan tu? Dari mana ke mana? Dari mana ke mana? Pergelangan tangan. Pergelangan tangan. dulu. Aywa. Qatu' al-yad min mafsal al-ku'. Hada mafsal. Yang tangan masing-masing. Ni, mafsal ni. Hada al-ku'. Mafsal ni tengah-tengah ni. Dia potong kat sendi tau. Bukan potong tulang macam nampak. Tulang kaki lembu tu. Kat mafsal al-ku'. Jadi, Al-Quran la yuzkar fi walakin yufassil fi hadith. طيب دليله عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت قالوا من يكلم فيها رسول الله فقالوا من يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله. Usama yang berani maklum kat Nabi tentang kes ni. فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله. Kamu hantar Usama ni dan tahu Usama ni adalah anak orang yang sahabat kesayanganku, adakah kamu nak minta syafaat daripada haddin min hududillah? Thumma qama faqtatib faqala ayyuhan nas innama ahlaka alladhina min qablikum annahum kanu idza saraqa fihim asy-syarif taraku. Ini hadis masyhur. Apabila yang orang yang bangsawan hartawan yang curi maka taraku. Wa iza sariqa fihi min dha'if aqamu 'alaiha. Bila orang miskin curi, susu tin pun diambil untuk kenakan hukuman. Adapun orang curi berjuta-juta bilion-bilion kamu tinggalkan, al-dha'if orang yang lemah miskin curi kamu kenakan hukuman. Sebab tu kata okey, ini hadis masyhur kita selalu dengar wa imallah law anna Fatimah bint Muhammad sariqat laqata'tu yadaha. Summa amara bitilka al-mar'ah allati saraqat faqata'at yadaha. Jadi cerita makhzumiyah ni orang bangsawan lah. Jadi tak dipotong tangan. Itu hadis lah. Baik. Okey, ni pula kalau dia berulang-ulang. Kalau dia berulang-ulang curi macam mana? Cara pertama kalau empat kali berulang. Dan rawa Syafi'i fi musnadihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi sariq in sariqa faqta'u yadah. Kalau curi kali pertama maka faqta'u yadah. Potong kanan tangan kanannya. Summa in sariq faqta'u rijlah. Kalau curi kali kedua potong kaki dia berlawanan. Tangan kanan, kaki kiri. Sama juga dekat mafsal ku'.
Summa in sariq faqta'u yada. Curi lagi potong tangan kiri pula. Summa in sariqa faqta'u rijlah. Curi lagi potong kaki, pergelangan kaki kanan. Dia bersilang macam tu. Ini kes berulang-ulang mencuri. Baik, al-hirabah wa hadduha. Makna hirabah madza? Al-hirabah fi istilah syariah hiya al-burus li akhdhi mal aw li qatl aw li ir'ab mukabirah. Orang yang memberontak kan. Merentang untuk mengambil harta, bunuh ataupun menimbulkan ketakutan kepada masyarakat, cara takabur, i'timadan 'ala syaukah, ada senjata ma'al bu'di an masafatil ghaus. Okey, dan juga jauh daripada minta pertolongan. Wa man man min kulli mukallafin multazim bil ahkam walau kana zimmiyan aw murtaddan. Hirabah sorry ya. Tadi burah yang berontak tadi burah. Hirabah ni kes lanun tadi. Orang yang qati'at tariq, hirabah ni orang yang lanun merompak di tengah jalan. Datang ni untuk keluar, ambil harta, bunuh ataupun menakut-nakutkan orang. Okey. Jadi yang qasim ahli hirabah quta'at tariq. Jadi ila arba'at aqsam. Jadi hirabah ni ialah hukuman untuk quta'at tariq atau qati'at tariq, lanun. Okey. Qismul awal man yaqtuluna man yamurru bihim wa yastalibuna amwalahum. Baik. Pertama ialah golongan orang hirabah ni, orang yang muharib ni, yang bunuh, orang yang lalu dia bunuh, kemudian dia curi harta mereka itu. Bunuh dan juga ambil harta. Thaniyan, al-qism tsani man yaqtuluna man yamurru bihim wa la ya'khuduna amwalahum aw syai'an minha. Dia bunuh saja tapi dia tak ambil harta. Tak curi. Okey. Al-qism tsalits man ya'khuduna al-amwal, dia mencuri, ambil harta, wa la ya'taduna 'ala al-hayat, tapi dia tinggalkan, dia tak bunuh orang tak bunuh orang. Dia ambil harta saja. Yang keempat, man yukhayyifuna al-marrin bihim, dia saja untuk menakut-nakutkan saja. Min duna an ya'taddu 'ala hayatihim aw an yastalibuhum yastalibuhum syai'an min amwalihim. Tapi dia tak ambil harta mereka. Baik. Jadi hukuman bagi setiap jenis ni, dia hirabah ni dia bezakan kepada setiap jenis jenayah yang dia buat. Tengok yang pertama dulu Baik. Al-amma qismul awal wa hum man yumarisuna al-qatla wa yastalibuna al-mal. Fayajibu qatluhum summa sulbuhum thalathan ala murtafi' ka khushbah wa nahwiha. Okey. Dibunuh dan disalib mereka ni di tempat yang tinggi supaya orang dapat tengok. Siapa pembunuh ni, orang yang lanun ni buat jenayah macam yang pertama tu. Baik. Amma al-qismu tsani fa humul ladina yaqtuluna faqat, dibunuh saja. Fa jazaohum al-qatl duna sulbin. Okey, jadi dia hanya dibunuh saja tanpa disalib. Wala athara huna li'afwi awliya'id dam fi isqat al-qisas li'annahu asbaha min huquqillah. Sebut tadi kan huquqillah, huquq ibad ni. Kan? Dan kalaulah keluarga si mati, keluarga mangsa tu memaaf sekalipun, dia tak akan bagi kesan kepada gugurnya jenayah dia tu. Kenapa? Kerana dia melakukan satu jenayah yang melibatkan huquqillah, itu membunuh manusia. Okey. Wa amma qismu tsalits wa hum man ya'khuzuna al-mala faqat, yang ambil harta saja. Fajazaohum qat'u yadihim wa rijlihim min khilaf. Yang ambil harta ni maka terus hukumannya ialah potong tangan dan juga kaki secara bersilang. Ay qat'u al-yumna min mafsal kaf wa qat'u ar-rijl al-yusra min mafsal qadam. Fa in 'adat quti'at yadahu al-yusra wa rijluhu al-yumna al-baqiyatan. Ini lebih kurang macam hukuman yang pencuri tadi. Okey. Wal farqu bainal muharib was-sariq anna sariqa ya'khudhu al-mal khufyatan. Pencuri dia ambil harta secara senyap-senyap kan. Itu pencuri. Wa ammal muharib yasruqu bitakhfif. Ataupun perompak ni pula dia ambil harta secara terang-terang tapi menakut-nakutkan orang. Takhfif. Mu'tamidan 'ala al-quwwah. Lanun dan perompak ni wa 'ala bu'd ad-dhahiyah 'ala al-madinah wan nas.
Baik, kalau orang duk samun dekat kedai tu macam mana? Tu nak kira hukum hirabah ke ataupun sarif? Penyamun bersenjata tu yang kan kedai emas, Hirabah. masuk kedai emas. Hirabah kan? Ya, sebab dia ambil dia merompak secara bersenjata, menakut-nakutkan orang. Dia bukan sarif. Sarif ni orang ambil senyap-senyap. Kan? Baik. Wa amma al-qism ar-rabi' wa hum alladhina yukhayyifuna al-marrah. Orang yang menakut-nakutkan orang lalu. Orang lalu dia takut-takutkan. Duna an ya'khudhu minhum malan aw an yaqtadu minhum 'ala al-hayah fajaza'uhum uqubatu man min uqubati ta'zir min nafyin aw habsin aw ghairi zalik. Okay, jadi yang ni hukuman ni adalah ta'zir kepada ketetapan pemerintah. Baik. Okay, jadi ini dalil Dia orang tanya mana dalil ya? Seeloknya bila kita baca kita kena ingat. Semua dalil ni kita ingat. Maksudnya ada dalil tentang hirabah, dalil tentang sarik, dalil tentang zani tadi kan. Jadi baru keluar kemas kan. Jadi innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada pada an yuqattalu aw yusallabu, tempat mereka ni dibunuh ataupun disalib, atau tuqatta'a aydihim ataupun dipotong tangan, dan juga wa arjuluhum min khilaf, dan kaki mereka secara bersilang, aw yunfau min al-ard ataupun dibuang negeri. Dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati azabun azim. Baik, habis dah hudud. Sikit lagi kita qisas 10 minit boleh kot 10 minit qisas. Kita ambil poin-poin ataupun balkhan ila qisas. Ma makna qisas? Qisas lughatan al-qawadu. Qawadu ialah bunuh. Wa qad aqassa sultan fulanan aqsasan qatlahu qawadan wa aqassa al-amir fulanan min fulan idza aqtasalahu fajarahahu. Okay. Al-qisas fi syar'i uqubatun muqaddarun tajib haqqan lil fardi. Kan? Wajib yang melibatkan hak individu. Fahuwa yashtarik ma'al hudud fi kaunihi uqubatun muqaddaratun mithluha. Dia qisas juga adalah uqubah yang ditetapkan dalam Quran. Walakinnahu yakhtalif anha fi annahu yajib haqqan lil fardi. Qisas ni dia melibatkan hukukul al-fardi, hukuk individu. Fahiya tajib haqqan lillah, dan juga wajib juga sebagai hak lillah. Melibatkan individu dan juga hak Allah, kena menyebabkan nyawa. Baik, wa ma'na annahu haqqul afrad anna lil mujna alaih lil mujna alaih atau mujna alaih maksudnya mangsa, mangsa bunuh tu, au waliyud dam. Waliyud dam ni keluarga mangsa. Al afu idza sya'u. Kenapa kita kata dia haqqul afrad? Kerana di sini ada boleh campur tangan daripada mangsa dan juga keluarganya untuk memaafkan si pembunuh. Sebab dia kata haqqul afrad. Kan? Fa bil afwi tusqit hadhihi al uqubah. Tasqut hadhihi al-uqubah. Sebab dimaafkan ini akan menggugurkan hukum qisas, tapi dia akan balik kepada ta'zir. Kalau dimaafkan dia bebas daripada hukum qisas, tak kena bunuh balik, tapi kena ta'zir. Okey. Wa yakunu al-qisas fi an-nafs wal atraf wal juruh. Qisas ni berlaku pada nyawa, pada atraf anggota badan dan juga pada kecederaan. Dalilnya wa katabna 'alaiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'ayna bil-'ayni wal anfa bil-anfi wal uzna bil-uzni was sinna bis-sinni wal juruha qisas faman tasaddaqa bihi fa huwa kaffaratun lahu wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Baik. Jadi kalau kita belajar dalam usul fiqh ni ada lagi ni pembahasan pembahasan syariah sebelum ni. Ayat ini sama ada dia merujuk kepada syariat sebelum ini ataupun syariat Islam juga. Tapi walaupun dia kata syariat sebelum ini, tapi Nabi juga sebut dalam hadis. Jadi hukuman qisas ni ada sabit dengan hadis, kan? Baik. Sambungan, faman i'tada 'amdan wa 'udwanan 'ala insan ma'sumud dam faqatalahu aw qat'a tarfan min atrafihi aw jarrahahu jurhan kana qasidan zalik bi'alatin taqtul ghaliban. Dia bunuh dengan alat yang biasanya membunuh, boleh membunuh, okey, atau tajruh ataupun dia mencederakan dengan satu alat, fa innahu yuqtassu minhu, maka kena qisas. Okey, apabila idza tawaffarat syurut wujubul qisas, dan juga syarat-syarat kena qisas ni. Baik, illa idza afal majni alaih.
melainkan apabila dimaafkan oleh mangsa atau warathatud dam ataupun waliyud dam, keluarga mangsa, fi halati mautihi anil qisas ila diyah, maka dia berubah kepada bayar diat. Okey, bayar diat. Diat ni apa? Bayar ganti rugi pampasan terhadap pembunuhan yang dilakukan. Jadi kepada penitilan diat ni juga kita belajar dalam fiqh muamalat, fiqh jinayat. Okey, au ila ghairi iwadin fa in zalik jaiz wa tasqut wa tusqit hadhihi al-uqbah. Fa okey, kisah ni ada dua, qatlul qata' dengan qatlul 'am. Ada setengah sama qatlu syibhil 'am. Fa in kana al-qatlu khata'an, kalaulah bunuh secara salah, tersalah bunuh, tak sengaja. Au syibhi 'am, ataupun nampak macam ada unsur intention. Okey, khilafan lil Malikiyah faqad mana'u syibhil 'am. Dalam mazhab Maliki dia tak ada, dia ada dua jenis saja. Kisah ni itu jenayah untuk qisas qatl 'am, bunuh secara sengaja, bunuh secara khata'. Dalam mazhab Syafi'i dia ada tiga, iaitu qatl khata', qatl syibhil 'am, qatl 'am, bunuh dengan sengaja. Okey, fa inna diyata taqumu maqam al-qisas lil mujni alaih, lil majni alaih aw li warathatihi fi waqti wafatihi idza talabuhum wa lam ya'fu anha. Baik. Jadi kalaulah keluarga ni dia tak kena qisas dan dah mati dah si mangsa tu, tiba-tiba keluarga mangsa minta pampasan daripada si pembunuh, maka jadi dia kena bayarlah pampasan. Baik. Bagaimana pula kalau diat pun dia minta, qisas pun dan mereka tak maafkan? Okey, macam mana? Jadi ketika ini kalau mereka tak maafkan, kena ni lah, qisas lah dia kata, dia kena bayar qisas kepada la qisasa fihima li'adam tawaffi syurut. Jadi maknanya kalaulah tidak dimaafkan oleh si mati itu, dia nak qisas, maka kena qisas lah. Baik, al-farqu baina al-hudud al-muqaddarah wal hudud qisas wa ta'zir. Apa bezanya? Okey, apa beza di antara tiga ni? Hudud, qisas dan ta'zir. Baik, at-ta'zir yuwafiq hudud min wajhin wa huwa annahu ta'dibun istislah wa zajar. Zajar maksudnya kita mengekang, mengelakkan berlaku, yakhtalif bihasbi ikhtilafi zambi wa yukhalifu min iddati wujuh. Pertama ialah anna ta'dib zil hay'ah min ahli as-siyana akhaffu min ta'dib ahli al-baza' was-safahah. Okey, jadi nak cara kita nak mentakdibkan orang yang apa ni, ganas, orang yang sahat ni, lain dengan apa ni, nak mengadapkan orang yang dia bukan pembunuh pun, orang biasa-biasa ni. Sebab tu kaedahnya cara ta'zir ataupun hudud ataupun qisas ni. Baik. Wa amma fil hudud al qisas fayastawuna la farqa baina asy-syarif wal wadi' wal ghani wal faqir wal qawi wal dha'if. Hudud qisas ni tak dia sama. Tak ada beza di antara orang bangsawan dan juga orang yang tak ada pangkat, orang kaya, orang miskin, orang kuat, orang lemah. Dia semua. Tapi ta'zir dia berbeza di antara orang yang ikut kriteria lah. Mungkin hukuman kepada orang miskin ni lain sikit, hukuman kepada orang kaya ni lain sikit kan. Itu yang perlu kepada kebijakan pemerintah lah. Baik. Wasani wasalis. Berapa minit lagi? Ada 5 minit lagi. Cuba habiskan. Anna al-hadda la yajuzu al-'afwu anhu wa la syafa'ah fihi. Hudud ni tak boleh dimaafkan. Tak boleh pakai tali hayat. Selepas mana sampai kepada ba'daan yang bulughal imam, sampai kepada imam, sampai kepada pemerintah, dia tak boleh di negotiate, tak boleh nak dimaafkan lagi. Kena ambil tindakan terus. Ta'aful hudud fi ma bainakum fi fama balaghani min haddin faqad wajaba. Kamu boleh maafkan kes-kes yang hudud ni sebelum sampai kepada aku, tapi dah sampai kat aku, maka tak boleh lah nak minta dimaafkan dan lepas dah sampai kat Nabi, kena diteruskan dengan proses yang berikutnya. Okey. Baik. Wa kadzalika al-qisas la yajuzu lil-imam aw naibuhu an ya'fu anhu ila ad-diyah aw ila 'afwi mutlaqan.
إلا إذا عفا المجني عليه أو ورثته أو على غير عوض. Baik, qisas ni bukan imam yang memaafkan, tapi yang berhak memaafkan ialah mangsa tu ataupun keluarga mangsa. Wa amma at-ta'zir fayajuzu lis-sultan aw man yaqum maqamahu an ya'fu anhu idza hakana haqqan lillah. Adapun ta'zir, maka sultan ataupun pemerintah ni dia bolehlah memaafkan kalau melibatkan huququllah. Amma in kana haqqan lil adamiyyin fayajuzu lil imam an ya'fuwa idza 'afa sahibul haqq 'anil jani walau ba'da rafa'ahu lil imam. Rafa'aha lil imam. Ataupun yang melibatkan harta, melibatkan hak manusia ni, imam boleh maafkan, so pemerintah boleh maafkan dengan syarat dimaafkan oleh orang yang terlibat tadi, orang yang pemilik haknya terlibat, maka dimaafkan, maka imam boleh maafkan. Baik. Yang ketiga apa? Tiga ialah hudud tudrab bi syubhat. Konsepnya hudud akan gugur dengan sebab ada syubhat. Kan ada hadis idra'us hudud bi anil muslimin mastata'tum. Baik. Wa kadzalika al-qisas fa innahu yasqut bi syubhah kal had. Qisas juga akan gugur hukuman qisas ni apabila ada syubhat. Itu sama ada qisas dengan hudud. Wa amma ta'zir fa huwa masyru'un hatta ma'atum. Tapi ta'zir ni dia berlainan sikit. Dia tak boleh gugur, tapi perlu dilaksanakan juga walaupun ada tuduhan. Walau ma'atum, walaupun dia berserta dengan tuduhan, tapi pulang kepada kebijakan inilah hakim. Baik. Banyak lagi ni. Sikit lagi. So kalau tak sempat habis, kau baca sendiri dah lah. Untuk yang kisah lagi saya ambil sikit satu lagi, untuk kita ambil satu lagi untuk Rabi' wal Khamis ni. Apalagi persamaan dan perbezaannya? Rabi' anna al-hudud wal qisas la yuqimuha ila al-imam. Hudud dan qisas ni hanya pemerintah saja yang boleh buat. Bukan ketua kampung, bukan ayah, bukan ahli parlimen, bukan imam. Orang yang dilantik khas untuk kes-kes yang begini, kan? Au naibuhu wal qudha wa nahwihim, orang yang diberikan kuasa. Wa amma ta'dzir fa hunaka minhum man yaqum minhu ma yaqimuhu ghair imam au naibuhu ka ta'dib zawjatihi, ta'dib zawjatihi idza nashazat au al-walid waladi. Jadi sama contoh orang imam bagikan hak kepada suami untuk takdibkan isteri dia, ataupun seorang ayah untuk mentakdibkan anak dia, wa muallim sabiyihi. Jadi ataupun seorang guru mentakdibkan anak murid. Itu kalau diberikan kuasa boleh, tapi hudud qisas tak boleh, imam saja. Yang kelima, al-khamis anna al-hudud wal qisas la tuqam ala ghair mukallafi min as-sighar wal majani wal ma'tuhin. Ma'tuhin ni macam orang yang tak cukup syarat, kan? Contoh macam orang autism, bukan benar hakiki autism, dia cabul, dilepaskan, kan? Orang yang tak cukup ni lah syarat taklif, ahli taklif. Li'anna taklif syartun fi iqamatiha amma ta'zir fa yushra' fi haqqi ghair mukallafin khas-sabi li'annahu ta'dib. Kalau hudud qisas tidak dikenakan kepada orang yang sebut tadi, tapi untuk ta'zir boleh dikenakan kepada sabi. Kan? Sebab tu ada kes jurana, kan? Jurana sebab tu kes melibatkan denda oleh berdasarkan kepada ta'zir. Ta'sabi ni budak-budak lah, hanya tak cukup akal lagi, tak balik lagi. Baik, daliluhu muru auladakum bis-salati li 7 wadribu 'alaiha li 10 wa farraqu bainahum fil mawadi'. Baik. Untuk naktafi bi hadzal qadar, yang ke-6 dengan ke-7 8 ni saya minta kamu bacalah masing-masing, kan? Apa perbezaan dan juga persamaan lagi di antara hudud, qisas wa ta'zir. Alaikum soal. Tak sempat kita nak ni. Untuk video tu ni saya akan maklum kemudian, sama ada hantar saja ataupun macam mana. Okey, hal alaikum soal qabla an nunhi hadhihi al-muhadharah. Tamaman al-an sa'ah 11. واضح؟ واضح أستاذ. إذن اقرأوا مرة أخرى هذه المحاضرة
لزيادة الفهم على ما درسنا قبل قليل. وشكرا لكم جميعا على حسن انتباهكم واستماعكم. لو كان عندكم سؤال فيمكن أن تسألونني في واتساب جروب. طيب شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Syukran doktor. Syukran doktor.